Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. So, saya harap ini merupakan live untuk edisi sebelum raya. So, selepas raya nanti insyaAllah saya akan lebih aktif lagi lah. So, right now pun saya just nak buat short untuk short punya penerangan berkenaan dengan divergence, which is kadang-kadang kita nak tengok suatu counter tu naik dan turun berdasarkan divergence sebenarnya. Sekejap saya nak tengok berapa ramai dah yang dah join. Alright, saya dah tengok ada yang dah like, dan which is good lah. Please comment, share dan like. So saya dah tahu anda berada, saya dah tahu anda dah tengok saya punya live. So saya nak anda like dan share. So welcome Yazid, Amanda, Nohayati. Right. Dia siapa yang ada sajalah. Sebabnya saya nak buat ni pun hanya short nak kata short apa lebih kurang kepada short message ataupun lebih kurang lah short live untuk saya terangkan sedikit berkenaan dengan divergence ni, which is ramai orang yang tak boleh nak ambil kesempatan daripada divergence. So kalau kita tengok daripada counter MRCB ni, ya, saya nak anda komen sikit ya, suara saya jelas ke tidak, saya punya gambar, anda punya monitor gambar ni clear ke tidak. Itu saja, saya nak anda komen dulu baru saya boleh jalan ke tidak saya tak tahu ni. Sebabnya saya tak boleh nak tengok anda melalui live walaupun saya tengah buat live. Okey, tak apalah. Just start. Sebabnya saya tak boleh lama, lebih kurang dalam 4 suku kita akan habiskan. Just buat short saja. Okey, contohnya macam counter MRCB ni adalah counter MRCB ya. So ini adalah counter MRCB. Kalau anda perasan dia punya penurunan ni, kemudian dia buat kenaikan dan penurunan semula. Kalau siapa yang satu, dia dah mematikan satu candle yang besar ni, yang satu tu, maknanya candle dia dah reverse. So sini saya tulis sikit nota untuk counter ni lah. So saya tulis kat sini MRCB punya pattern. Right. So satu MRCB punya pattern, satu candle reversal, dua RSI divergence, tiga So saya nak bercerita sedikit berkenaan dengan counter MRCB dan nanti kita proceed lah counter-counter yang lain juga. Just saya nak bagi penerangan sedikit berkenaan dengan counter MRCB ni. First, dia dah buat candle reversal. So saya nak highlightkan sikit apa yang saya masukkan dengan candle reversal tu. So kalau tengok sini, dia dah mematikan arah, which is dia dah melepasi harga kos. Sekejap.
dia dah melapasi harga 0.650, which is ini adalah dia punya candle yang sebelum ni. So candle ni dah mematikan, which is itu adalah satu signal pertama. So candle reversal dah confirm. Kemudian RSI divergence. So apa saya masukkan dengan RSI divergence ni? So kalau tengok ni lower low kepada lower low. So saya ambil sini ke sini ya. Dan anda tengok kepada RSI. So nampak dia punya divergence. Saya buang dulu stosh ni. So nampak dia punya divergence So ini dia buat new low, tapi tidak untuk RSI. Dia tak membuat new low, which is itu adalah divergence yang menyatakan dia punya downtrend ni dah habis. Dia punya downtrend tu dah habis. Sekejap saya nak tengok berapa ramai. Suara slow Suara saya slow sekejap Testing. Suara saya slow Testing. So saya harap okey sikit kot. Sebabnya saya dah letih ni. Dah letih tapi happy lah. Okay, alright. RSI divergence. So anda tengok RSI menaik tapi counter menurun, which is dia punya downtrend is over. Kemudian dia pada paras oversold. Bawah ini adalah oversold lah. So ini adalah kawasan oversold level, which is 30% is the oversold level. Dia memang dah habis oversold lah, dah memang habis kering. Kemudian dia masuk dalam trend start. Ini adalah trend start. Itu adalah trend start. So keempat-empat pattern dia ni menunjukkan dia sedang bullish sebenarnya. Dia adalah bullish. Sekarang ni dia dah masuk trend baru, iaitu downtrend dia dah habis. Dia dah cuba masuk ke uptrend. So uptrend ni sampai ke mana kita tak tahu. Just kita tahu dia dah start uptrend. Alright. Line tak okey. Abdul. Line tuan kot tak okey. Alright, so kita pergi ke next. So saya harap anda faham. So kenapa kadang-kadang saya boleh bila dia naik je saya boleh detect dia dah start buat kenaikan. Kemudian counter apa lagi ya? Kita tengok counter Acres. So counter Acres ni dia dah masuk dia dah nak keluar kepada 70% level. Sebab tu saya nampak dia menarik sebenarnya. Walaupun pagi tadi ada drama sikit, tapi dia dah masuk dalam saya punya trigger dan kemudian anda monitor Kalau hari ni dia boleh close Kalau dia boleh close 37 ke atas sebenarnya lagi cantik. So yang ni sebenarnya counter ni boleh hold lagi. Which is dia dah menarik dan dia dah start uptrend. So bagi saya boleh hold lagi counter ni untuk esok insya-Allah. Kemudian counter apa tadi? Kuskapi. Dia suara slow dengan suara lemah lain lah. Suara lemah tu saya, suara slow tu mungkin komputer lah. Right.
Kuskapi ni saya nak bercerita sikit. Sekarang dia dah turun balik. Sebabnya hari tu dia buat ni. Dia buat dia buat ni hammer. Ini hammer tau. So dia buat hammer ni, hammer ataupun hanging man, whatever lah. So dia dah buat ni saya nampak satu signal je. Sekarang kalau dia tutup balik pada harga 255, itu adalah dia punya doji. So saya rasa insyaAllah dia boleh naik lagi ni, insyaAllah. Nampak begitu. So kita punya cut loss adalah pada 0.22, tak salah saya. Ini kita punya cut loss lah. So kalau dia boleh close bawah ni, then baru cut loss. Kalau dia tak close bawah tu, then boleh hold lagi. Kemungkinan dia nak cari lagi satu candle, mungkin esok kot, baru dia nak naik ke atas. Which is sekarang pun dia daripada oversold, dia insyaAllah dia akan menuju ke overbought. So counter MYG. Yang ni yang saya punya analisis sebenarnya. Sebabnya saya terlalu sibuk melayan isteri saya shopping. So saya sempat cari satu kaunter saja yang saya nak share kepada anda. So ya betul, harga sekarang berapa ni? Kaunter MYG, kaunter sekarang ni berapa harga dia? Kaunter yang ni mengarut apa ni? Sampai RM2 lebih. Sekarang baru 905. Sekejap saya refresh ni sekejap. So saya letih sikit. So suara pun tak bermaya sikit. Okay, ni dah betul lah. 905. So counter ni sebenarnya saya tengok dia, mana kita punya RSI? Dia start balik semula ni. So sekejap, sabar. Saya ingatkan tadi sampai RM2 lebih dah. RM2 lebih melambung ni, melompat ke atas. Alright. So hari ni saya just nak share pasal divergence saja sebenarnya. So kalau tengok tapi yang ni tak berapa valid, tapi boleh juga diambil kira. So RSI sini kalau tengok sepatutnya dia dekat sini ke sini, dia ada rintangan. Cumanya kalau tengok betul-betul dia dah buat sedikit divergence. Cumanya divergence ni tak berapa lawa lah, tak berapa valid sebenarnya. Ini dia punya divergence. Lebih kurang lah. So kalau tengok sebenarnya tak lawa, tapi sebenarnya saya dah nampak benda ni. Saya dah nampak dia punya divergence ni, sebab tu saya berani buat pembelian. Which is sebelum ni, untuk yang lower yang kat sini ni tak valid. Which is dia tak betul-betul nampak dia punya bucu. So sekarang ni dah nampak bucu. Sebab tu saya yakin ini adalah dia punya last paling low. Dan sekarang insyaAllah dia akan naik ke atas lah. Sebab tu saya kata akan ada drama insyaAllah. So sekarang ni pun dia dah 905, maintain saja. Kalau dia boleh close RM1, bukan RM1. Kalau dia boleh close RM1 memang cantik sangat lah. Dan kemudian insyaAllah dia boleh naik lagi ke atas. So nak sampai atas ni bila? Mungkin makan tahun lah. Tapi dia punya perjalanan pun tak adalah semua hijau. Kalau semua hijau ni takut juga. Dia akan ada merah, ada retrace. InsyaAllah dia boleh sampai balik ke atas. InsyaAllah. Apa-apa pun kita tengok kepada dia punya RSI.
Sekejap, ada komen apa-apa tak? Ya, 910, betul-betul. Saya punya graf tu buat bengong. Kemudian counter apa lagi ya yang kita nak tengok, divergence. Sebenarnya divergence ni pun boleh bagi hint kat kita untuk kita yakin masuk sebenarnya. Tengok HSS. Korang hari ni profit tak? Saya dah bagi counter MYG ni daripada semalam ni, saya punya analisa ni. Analisa saya walaupun main-main tapi insyaAllah selalunya boleh buat profit. Alright, HSS ni okay, dia punya divergence ni tak valid lah, which is dia sama arah. So kita tak tahu dia dah habis ke belum downtrend dia ni. Dia masih lagi dalam fasa downtrend. Kemungkinan dia boleh patah balik pun ada juga. So dia masih valid downtrend lagi. So walaupun dia dah matikan arah candle sebelumnya, tapi ada satu candle besar yang dia tak boleh matikan lagi. So kemungkinan dia nak buat retest balik. So kalau dia nak turun, kita minta dia turun dari sini lah. So dia boleh buat double bottom. So dengan cantiknya kita akan double bottom ataupun bawah lagi. So dengan harapan RSI ni turun sikit saja, so dia boleh buat satu divergent insyaAllah. Kemudian counter apa lagi ya? Sorry, saya pun rushing sikit. Boleh komen barakah. Cik Rosli ni daripada semalam ni tanya barakah ni. Sekejap, saya tengok dulu counter DNEX. Sebenarnya ramai tanya saya apa sebenarnya saya punya full setup. Korang berminat nak tengok saya punya full setup? Yang mana saya punya full complex, saya punya rahsia saham saya lah. Bukan rahsia saham lah. Macam mana nak cerita lah. Saya punya hybrid research. Hybrid, apa nak panggil dia? BBMA hybrid. Lebih kurang macam tu lah. Sekejap lah, saya punya internet problem. DNEX. Okay, counter DNEX. Counter DNEX ni, ini adalah kawasan level ni tau. Level yang dia sepatutnya patah balik. Kalau dia maintain sini, insyaAllah esok dia boleh naik. Betul, ini adalah kawasan yang sepatutnya dia reflect. Tapi kalau dia nak turun pun, mungkin dia boleh turun sekitar dia mungkin turun sekitar 405 kot mungkin kalau dia nak turun lah. Tapi saya nampak sini, ini dia punya ni tau. Sekejap lah. Ini dia punya resistance dia. Ni resistance dia. Ni resistance dia. Ini support dia. So anda tengok berapa kali dia support dan resistance. So kalau dia nak reflect, dia reflect sini, kemungkinan insyaAllah dia boleh naik lah. Dengan izinnya insyaAllah saya rasa dia boleh naik.
So tengok kat sini 50%. InsyaAllah dia boleh naik, insyaAllah. So just monitor saja, kemungkinan dia boleh naik. Counter apa tadi yang tanya? Barakah. Dia sepatutnya kalau dia nak reflect kat situ lah. So Barakah ni mari sini saya share satu pasal Barakah ni. Sekejap, saya lupa kat mana lah. Nampak apa yang saya nampak? So kalau Barakah ni, kalau sedapnya nak masuk, kalau dia boleh buat handle sini. So ini cup and handle ni, kalau dia boleh buat memang cantik lah. So tengok, kalau kita punya entry, kalau yang belum masuk lagi, entry kita kat sini sebenarnya. Saya tulis sekejap. Ni entry zone. So ini adalah entry zone kita. Area kuning sini. So kalau nak masuk area situ, InsyaAllah. Nampak tak? So kalau jadilah. Driven WB. Tengok belum dia punya, dia expired dia bila lah. Anda beli yang ni kalau sebulan 2 bulan lagi tak payah ambil tau. Kalau WB Driven lah. So Driven So kalau tengok Driven ni, dia retrace tau. Dia punya ni adalah dia punya correction dia ni. Dia punya correction, dia dah sampai area 618, dia memang turun balik ke bawah. Itu adalah satu contoh macam mana kita nak tengok retracement untuk counter yang sedang turun. So dia retrace, dia turun, dia retrace sekejap. Saya lukis bagi anda faham. So counter ni turun. Ini adalah dia punya retracement, tapi retracement untuk counter yang sedang downtrend lah. Ini retracement. Dan kalau dia nak turun, kemungkinan dia turun sampai sini. Sekejap lah, saya kena tengok balik. So saya rasa dia nak turun sampai sini nanti.
So sehingga 3 sen saya expect lah. Kalau dia tak turun, saya punya saya punya itu salah lah. Which is saya expect dia turun lagi lah yang ni. Hopefully. Tapi kalau dia nak rebound pun saya tak nampak tanda dia sebab dia baru lagi. Ataupun mungkin dia nak rebound dekat sini. So monitor saja trigger ni dulu. Alright. Kemudian Chrono, Estion Chrono. Chrono Chrono ni tuan ambil sebab apa ni? Sekejap saya silap. Ni untuk counter Chrono. Sekejap So counter Chrono ni lebih kurang. So saya expect dia macam ni lah jalan cerita dia. Jalan cerita dia macam ni. So yang ni dia turun tapi dia turun halfway saja. Dan dia naik balik. So sini kemungkinan dia naik atas ni. Dan dia turun. Dan one day insyaAllah dalam bulan 8 nanti dia akan break. InsyaAllah. So just monitor saja dulu. Kalau betul kita punya analisis ni betul lah. So kalau tak betul, kemungkinan ada faktor-faktor lain. Alright. Yep. Alam. Asdion. So Asdion ni mana dia nak pergi Saya rasa dia nak naik lagi ni. InsyaAllah kemungkinan at least dia kena break dia punya resistor ni baru cantik sebenarnya. So dia kena break. Dia break 320 baru cantik sebenarnya. So kalau siapa tak ada pegangan lagi, just monitor saja dulu. Monitor saja dulu. Kemungkinan dia nak turun ni pun ada. Tapi kalau tengokkan kepada divergence, dia dah divert ni. So kalau ikutnya, insyaAllah dia boleh naik lagi. Just monitor saja dulu. Right? Tapi dia agak slow sajalah. Salih Jantan, Waalaikumsalam. Orang bagi salam kena jawab. Kuskapi.
Saya ada 5 minit lagi, lepas tu saya nak habiskan lah. Kuskapi ni tadi kita dah cerita ni. Kuskapi dia nak pergi mana? Dia kalau dia buat doji ni, saya expect dia nak pergi atas lagi ni. Saya expect dia nak pergi situ. Kenapa? Sebab stokastik saya tadi mana? Saya dah terdelete. Stokastik saya suka menggunakan ni untuk saya punya apa namanya? Untuk swing. So 355. So kalau tengok sini dia nak bersilang macam dia nak turun, tapi insyaAllah saya expect dia boleh naik lagi. Just monitor saja. So kalau tidak pun mungkin dia ambil masa sikit untuk naik ke atas. Sebabnya ini adalah dia perlu keluar daripada dia punya resistance yang sebelum ni, which is pada 255. Dia sepatutnya kena close pada atas ni. Monitor saja. Kalau siapa yang tak masuk lagi, monitor. Kalau yang dah masuk, kalau dia tak boleh melepasi 255 ni hari ni ataupun esok, kemungkinan dia nak turun lah. So Kuskapi ni kalau dia tak boleh, kemungkinan dia nak turun lah. So monitor. Kalau dia boleh close 255 ke atas, then okay. Alright. Saya dah tak ada, hampir hilang energi ni. Alam. Alam maritim. Counter macam ni susah sikit nak buat saya technical analysis. Satu sebab anda tengok dia punya counter ni dia banyak sangat harga tidak berubah ni. Counter jenis pagar-pagar macam ni, ini tak termasuk dalam saya punya technical analysis sebabnya dia lebih kurang 80% tak betul dia punya technical analysis. Untuk technical analysis lah, fundamental saya tak pasti. So sebab tu kata-kata macam ni susah sikit saya nak bagi prediction, sebabnya dia satu kemungkinan volume dia tak berapa tinggi, kemudian dia punya candle ni tak menarik, candle dia tak gemuk-gemuk, dia banyak ni nampak dia punya harga tidak berubah ni banyak sangat. Dan kemudian ciri-ciri dia pun saya tak menarik. So saya tak berapa berminat sangat. Lepas tu kalau saya buat pun kemungkinan besar saya punya prediction pun salah. Kalau tengok sini, ini divergence dia dah lawa ni. Cumanya saya tak berani lah. Selalunya saya punya prediction ni akan salah untuk kuarter-kuarter yang begini. Tapi kalau kat sini okey, yang ni tak valid. Yang ni je valid. So kalau tengok sepatutnya dia naik ke atas lah, tapi tak tahu sebab saya punya ni tak apa-apa. Lagi satu kalau tengok dia punya ni terlalu petak sangat. Dia terlalu petak. So saya punya technical analysis selalunya tak betul untuk counter macam ni. Bukan kepakaran saya lah. Bukan tak boleh beli, cumanya bukan kepakaran saya. Welesto ni saya dah tengok itu ni. Dia cuba membuat diri dia viral kembali, cumanya kalau counter macam ni okey lagi. Cumanya dia masih lagi dalam fasa channel dia lagi. Sekejap So kalau counter macam ni, just monitor, tunggu dia break up. Faham kan apa yang saya cakap, break up? Okey, saya perlu tamatkan sebabnya saya ada hal lain yang perlu saya buat dan
Untuk pengetahuan, esok saya dah start balik kampung dan saya dah tak tengok saya punya PC, dan saya pun akan clearkan semua saya punya pegangan, which is sekarang saya pegang 5 kaunter dan 5-5 alhamdulillah profit. Dan InsyaAllah lepas raya kita monitor balik lah. So saya akan come back selepas raya. Lepas raya, kemudian hujung bulan tu saya akan bercuti. Selepas bercuti saya akan start balik. Saya akan start pasta lah. Itu saja untuk setakat ini. Alhamdulillah. Saya harap anda pun sama dengan saya, kita profit bersama-sama, yang mana saya dah share kepada anda kaunter-kaunter apa yang menarik untuk kita cari, dan alhamdulillah daripada hari itu ada kaunter-kaunter yang dah profit banyak, dan hari ini pun alhamdulillah semua kaunter, kita punya target kaunter pun dah naik KPJ. Dan saya harap siapa yang nak join pasta, alhamdulillah insyaAllah masih lagi dibuka. So kalau kaunter KPJ ni, kalau esok kalau dia boleh naik, insyaAllah dia boleh naik. So kalau dia nak pergi pun, dia nak pergi mana, kemungkinan dia nak rebound pada mungkin kos RM1.43. Tapi kalau dia nak turun ni, nampak gaya kalau dia turun ni, dia turun dengan dahsyatnya ni, sebab dia dalam golden cross ni. So monitor balik. Kalau dia nak rebound, tengok esok kalau dia boleh naik, dia nak naik. Kalau dia nak turun sehingga RM1. So monitor saja. Kalau yang mana hold tu, berdoa lah untuk dia rebound balik. Kalau hari ni dia tutup cantik, dia boleh naik balik. Kalau dia dah turun bawah 1065 cukup lah, dah boleh jual. Sebabnya dia dah mati ke arah candle yang sebelum ni tau. So saya nak anda faham dan jelas. Okey, lagi satu saya nak tanya anda, sebab ramai sangat tanya berkenaan dengan kelas. Anda berminat ke kalau saya nak buat kelas, dan saya akan ajar anda satu benda ni. Nampak serabut tak? Nampak serabut, tapi saya akan ajar anda untuk anda dapat sharp entry dan sharp exit sebenarnya. InsyaAllah dalam kelas saya akan ajar benda ni lah. So anda akan dapat full setup dan macam mana nak buat dia. Ini satu hari punya penerangan, insyaAllah boleh dapat. Tapi saya tak tahu lagi, kemungkinan kalau saya nak buat pun saya akan buat di JB dululah. Sebabnya saya pun mertua saya orang JB, Peling, kemungkinan area Peling lah kalau saya nak buat pun, insyaAllah kalau ada permintaan, kalau ada yang nak join lah. So bayaran dia banyak mana, just lepas kita punya bayar sewa dewan pun dah okey sebenarnya. Saya tak target ramai pun, as long jangan kurang daripada 5 orang pun dah cukup sebenarnya. Okey, itu saja untuk setakat ni. Nanti saya update balik, kemungkinan selepas raya kot, satu hari je saya nak buat. Saya tak tahu lagi, mungkin hujung bulan kot, insyaAllah, sebelum saya start pasta. Lepas saya start pasta, saya stop benda lain lah. Okey, itu saja setakat ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kepada saya yang berminat nak join pasta, masih ada banyak lagi kosongan sebelum sampai 100 orang. Okey, itu saja setakat ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.